Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita buat lagi sesi eksklusif at Profima. Ya. Sebab pastinya ada beberapa isu yang kita nak ketengahkan. Setiap kali ada isu, setiap kali ada perkara yang kita nak sampaikan, setiap kali ada pengumuman, pastinya ada sesi dalam eksklusif at Profima. Baik, hari ini kita nak bersuara ataupun nak membangkitkan isu tentang peringatan sebenarnya. Peringatan kepada ahli-ahli Profima tentang fenomena keadaan cuaca di Malaysia, di ASEAN, di dunia yang rata-rata ianya memberi kesan kepada seluruh manusia lah. Jadi apakah persiapan kita? Apakah langkah-langkah persediaan yang perlu ada? Apakah perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian? So perkara ni yang kita nak bincangkan sebenarnya. Ya, betul. So perkara ni dah berlanjutan sebenarnya. Saya rasa berapa lama dah sebenarnya cuaca panas di Malaysia yang kita hadapi sekarang? 2 minggu kan. Kita sebenarnya cuaca kita dah start daripada bulan puasa tu. Dari bulan puasa tu dah start, separuh dari puasa tu rasa dah start panas lah. So selepas musim raya ni memang panas. Panas kan? Panas sangat. Panas dan kemudian dikaitkan dengan isu kepanasan haba, global haba ni dah dekat 2 minggu lah. Betul abang kan? Ada yang sakit, ada yang meninggal pun ada lah. Ada yang meninggal, ada dah tengok dalam TV kan. Ada meninggal, mungkin masa yang meninggal tu dah budak lagi. Tapi benda ni kemungkinan besar kalau kita tidak awas, kita tak berjaga kan, kemungkinan besar kita yang dewasa pun akan terkena kesan daripada kepanasan tu. Dia ada satu benda dipanggil kan? Ya, stroke haba ni. Stroke haba ni kita tengok kerajaan kita pun mengambil berat sebenarnya masalah-masalah tentang kepanasan, sampai kita lihat benda ni telah dibawa ke sebelum tutupnya penggal parlimen hari tu pun ada dibincangkan tentang apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil terutamanya budak-budak sekolah apa semua. Tetapi apakah langkah dan juga perhatian yang perlu ada dalam sektor filem, khususnya pekerja-pekerja kita ni. So apa yang kru kita kena buat sebenarnya kalau berkaitan dengan cuaca yang sangat panas apa semua ni. Siang panas, pagi panas, sampai tengah hari petang hujan lebat. Lebat tu lebat yang sangat luar biasa. Jadi faktor cuaca ni sebenarnya apa persediaan yang perlu diberikan kepada kru-kru kita seluruh Malaysia, terutama waktu dia syuting tu. Ya, penggambaran di luar kan? Di luar. Dia sebenarnya pertama sekali saya nasihatkan kepada adik-adik kita yang bekerja, especially yang buat outdoor kebanyakan. So kalau boleh kurangkan pasal kepanasan yang melampau. Kalau tak betul-betul boleh cair otak ni. Jadi nombor 2-nya minum air kena banyak. Minum air banyak. So production kena sediakan air mineral. Betul. Untuk dia wayma apalah kena ada air minum untuk mengurangkan sedikit dia punya kepanasan tu dalam badan lah. Dia kalau dah kena memang kita pun pernah kena kan. Saya melihat persediaan awal ataupun pre-production tu, permulaan tu, kalau boleh discussion apa semua, reki apa semua, cuba jadualkan dalam penjadualan yang betul. Ya, betul. Waktu betul. Proses reki apa semua, discussion apa semua, meeting apa semua tu. So dari situ lagi langkah berjaga-jaga ni perlu diambil. Bukan kata waktu penggambaran saja, waktu reki tu kena jadual betul-betul. Jangan terlalu terdedah kepada cahaya sekarang. Kalau boleh kurangkan apa semua, sehinggalah kepada penggambaran. Penggambaran tu, jadual tu kena betul-betul. Sebab petang hujan lebat, pagi pula tu dia kepanasan melampau. Jadi production manager khususnya, pihak pengurusan khususnya, kena bagi sedikit perhatian ataupun kena tolak ansur lah saya nampak. Jangan terlalu keras. Lokasi ni bayar mahal apa semua, kita kena syuting sampai habis, berjemur lah kita punya kru apa semua. Itu tak ada hati perut namanya. So production macam ni, pengurusan macam ini, tolong nasihat kru-kru filem jangan diam. Kena beritahu dekat dia keadaan cuaca sekarang ni, kena ambil perhatian dan kena toleransi sikit lah. Ya. Tetapi macam mana kalau kita terpaksa bekerja di luar,
Kan dengan cuaca yang panas tu kan dia mesti kita kena ada persediaan lah. Macam kerajaan pun dah maklum ya. Bila kerja di luar ni mohon kepada kru-kru kita, especially lah kru kita, kalau mana yang boleh sampai ada pakai topi untuk betul kan, untuk supaya kepala kita ni macam orang botak macam saya ni, kalau tak pakai topi jangan ni terus tampak kan terdedah. Tak boleh. Maknanya adalah tempat untuk kita berteduh kalau kita shoot kat luar. Jangan terlalu terbuka sangat lah. Bila kena cahaya tu memang kesan dia buruk. Lagi satu bagi saya betapa pentingnya kita ada first aid kit. Sebab apa PM semua kena sediakanlah ubat-ubatan yang mana yang perlu, sebab jarang kita tengok pengamaran ada first aid kit. Betul tak Cik Khalil? Sebenarnya kita Prof Hima memang perancangan awalnya memang kita nak kena ada pegawai tentang keselamatan dan juga kesihatan ni, tapi kita dalam proses sebenarnya. Hari tu kita dah jumpa DOSH, bahagian keselamatan dan kesihatan pekerja. Tapi kita masih lagi dalam proses untuk perbincangan, sebab DOSH ni kita nak wujudkan pegawai-pegawai di dalam kumpulan, dan kita utamakan dulu untuk first batch ni kumpulan filem. Tapi semua ni masih lagi dalam pengurusan, dalam perancangan. Sebab dia kena melalui satu latihan 2 minggu dengan ceritanya, ada kosnya, kena ada pensijilannya, barulah dia dipanggil koordinator keselamatan dan kesihatan untuk penggambaran. Dan benda ni sebenarnya ada dalam akta. Dan akta ni sebenarnya tidak diketahui oleh ramai orang. Jadi kita cuba pertingkatkan pengurusan di lokasi. Paling penting keselesaan bekerja di lokasi. Itu memang perjuangan Prof Hima tak pernah luntur daripada dulu sampai sekarang. Kembali balik pada stroke harbor ni, saya rasa pihak pengurusan atau produksi sebenarnya satu lagi dia kena toleransi dari segi kos. Sebab bila lokasi, membabitkan lokasi, kadang-kadang penggunaan tu kalau tengok terlalu boleh menyebabkan gangguan kesihatan apa semua, cuba kurangkan, buat 2-3 hari, ataupun perlukan minuman yang lebih, makanan yang lebih, atau perlu payung yang lebih, perlu kemah apa semua. Sebab tu saya rasa kos-kos yang kecil-kecil ni saya rasa dah perlu ada dan perlu dipertimbangkan lah. Betul. Ada apa-apa lagi nak tambah? Okey, untuk mereka yang melakukan tabir yang tengah syuting, kan, jaga diri. Diri sendiri tu kena jaga dulu. Betul, siapa nak jaga? Siapa nak jaga, maknanya kita belum ada lagi pegawai keselamatan dan kesihatan. Betul. Kan, masih dalam perancangan. Jadi masing-masing tolong jaga diri. Kalau nak harapkan PM pun, kadang PM pun dia bersibuk. Sibuk dengan hal dia. So untuk mengelakkan terkenanya stroke harbor, dah kena tak guna dek. Kena jaga diri lah, masing-masing jaga diri untuk kesihatan masing-masing. Lagi satu bagi saya, jika anda sakit, kalau anda tahu anda ada simptom-simptom sakit tu, tolonglah bagi tahu. Jangan diam, jangan meneruskan penggambaran. Kita memang tahu itu rezeki kita kerja kan. Tapi kalau kita tak sihat, kita jangan nyusahkan orang lain. Kita please inform kepada head kita. Alright? Okey, akhirnya kita bukan pegawai kesihatan ataupun orang yang layak bercakap tentang kesihatan, tetapi kita adalah pengendali atau pengurus bahagian persatuan yang sentiasa mengambil berat tentang kru-kru filem Malaysia. Bila kita melihat masalah tentang cuaca apa semua, cepat-cepat kita bagi tahu pada kru-kru kita, tolong hati-hati, tolong berjaga-jaga dalam setiap kerja-kerja penggambaran di lokasi. Semua pihak, bukan saja jaga diri kita kena jaga kawan-kawan kita, jaga kumpulan kita, HOD terutamanya, jaga anak buah, PM terutamanya, jaga semua kumpulan apa semua, executive producer, line producer, tolong bagi tahu producer. So semua ni berkait ni. So ekosistem yang ada dalam ni kena semua memahami dan juga semua kena toleransi lah, supaya insya-Allah kita bekerja dengan selesa dan juga sihat. Dan juga barulah kualiti produktiviti kita akan meningkat dan juga akan menghasilkan produk-produk yang baik. Saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi dalam isu-isu yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.